Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati sahabat saya, saudara Ainul Faiz, pengurusi Surau Ar-Ridwan, Bayu Andaman, Ustaz Min, AJK dan seluruh warga Bayu Andaman yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dalam keadaan kita bercuti, kita sama-sama isikan program kita. Mudah-mudahan program pada hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan falifaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Taala ingin kurniakan kepadanya kebaikan, Allah Taala nak jadi dia baik, maka Allah Ta'ala akan sentuh hatinya minat kepada program agama. Daripada hadis Nabi SAW, siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia baik, maka Allah Ta'ala akan jentik hatinya untuk rasa jelira, rasa selesa untuk menghadiri majlis-majlis program agama. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita muslimin dan muslimat untuk sama-sama pada hari ini. Daripada yang tua sampailah kepada anak-anak. Anak-anak pun kita kena jaga, biar rasa suka datang ke surau. Kita payah nak lihat zaman sekarang, kalau kita pergi mana-mana surau, penuh dengan orang-orang tua saja. Penuh dengan orang-orang tua. Jadi kita nak surau ni bukan saja di kalangan orang tua, tetapi di kalangan anak-anak. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala inisiatif kita, segala galakan kita untuk anak-anak kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita selalu berdoa setiap kali kita solat. Sebab solat kita doa, semua orang doa. Di hujung doa kita akan sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, hasanah. Rabbana atina fid dunya, kurniakanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat nanti hasanah, juga kebaikan, wa qina azabannar, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Kita selalu baca doa, wahai Tuhan kami, kita minta dua perkara yang memang doa ni doa mutawatir daripada Nabi SAW, yang Nabi suruh kita minta setiap hari, setiap kali selepas kita solat. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kita minta dua benda, nak jadi kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia, kita dikurniakan nikmat, kita dikurniakan kebahagiaan, kita dikurniakan kesihatan, kita dikurniakan kelapangan masa. Kebaikan di akhirat bermula daripada alam barzakh. Kita mati, kita nak Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kita di akhirat, alam barzakh kita lepas. Kemudian kita akan bergerak ke alam akhirat. Di padang mahsyar juga Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita, kita juga lepas. Kemudian Allah Ta'ala hantar kepada kita kitab kanan dan kiri, maka kita lepas penerimaan kitab kita di sebelah kanan. Kemudian Allah Ta'ala, kita berjalan pada mahsyar menuju di timbangan juga kita lepas, dan kita menuju ke titian sirat yang Allah Ta'ala sebut lebih tajam daripada mata pedang. Kita lalui titian sirat, maka akhirnya kebaikan di dunia, di akhirat itu kita dapat terjemahkan dalam kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut kita bukan orang yang berjaya,
Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dielakkan dirinya daripada api neraka, wa udkhilul jannah, dan dimasukkan dia ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah orang yang benar-benar berjaya. Kan? Kejayaan kita, penentu kejayaan kita bukan setakat kejayaan kita di dunia, tetapi juga kejayaan kita di akhirat. Akhir sekali kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dunia ni kita ada 4 golongan manusia. 4 golongan manusia. Yang pertama, berjaya di dunia, gagal di akhirat. Berjaya di dunia tetapi gagal di akhirat, maka sebenarnya tidak berjaya. Kita lihat orang ni memang hebat di dunia, tapi di akhirat dia bukan orang yang memiliki ciri-ciri keakhiratannya, maka dia gagal. Sebenarnya dia gagal, bukan dia berjaya. Berjaya di akhirat, gagal di dunia. Ada orang di dunia dia gagal, tetapi di akhirat dia berjaya, maka kita boleh katakan dia ni telah berjaya. Gagal di dunia dan juga gagal di akhirat. Yang ketiga, gagal di dunia dan juga gagal di akhirat. Di dunia dia gagal, di akhirat dia pun gagal. Maka sebenarnya ini adalah orang yang celaka. Di dunia nasibnya tidak baik, dan di akhirat Allah Ta'ala humbankan dia ke dalam api neraka. Dan yang keempat, orang yang keempat ni adalah yang paling berjaya. Kejayaan hakiki itu orang yang berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Dunia dia dapat, Allah Ta'ala kurniakan dunia kepadanya, dan di samping itu Allah Ta'ala kurniakan akhirat kepadanya. Maka ini adalah kejayaan yang hakiki. Kita selalu berdoa, di mana yang kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anak-anak kita mungkin hafal doa ni. Sekolah tadika pun dia ajar doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu doa kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa doa iblis. Iblis juga berdoa kepada Allah Taala. Kita nak lihat apa doa percakapan iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala ceritakan satu muka surat berkaitan bagaimana permulaan diciptakan Adam, sehinggalah iblis meminta sesuatu permohonan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Taala sebut, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cerita ni cerita zaman dahulu, zaman penciptaan, sebelum diciptakan bapa nenek moyang kita Adam dan Hawa. Allah Ta'ala nukilkan dialog ni dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati, ini sesungguhnya malaikat aku nak jadikan satu makhluk, iaitu bernama manusia atas muka bumi. Apa jawab malaikat? Qalu, wahai Tuhan. Mereka jawab, wahai Tuhan, adakah kamu nak jadikan makhluk yang menumpahkan darah di dunia? Malaikat jawab kepada Allah SWT, kamu nak, Tuhan, wahai Allah, kamu nak ciptakan makhluk yang selalu menumpahkan darah di dunia? Maka Allah Ta'ala jawab kepada malaikat, qala a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui sekalipun. Kemudian Allah Ta'ala cerita lagi, ketika mana Allah Ta'ala ciptakan Adam, maka Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat dalam ayat yang seterusnya, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, kata Allah Ta'ala, ketika kami berfirman, ketika aku berfirman berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Adam yang Allah Ta'ala ciptakan daripada tanah, malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan daripada cahaya, sujudlah kamu kepada Adam AS. Maka fasajadu, malaikat sujud, illa iblis, kecuali satu golongan ini, iaitu golongan iblis. Dia enggan, aba wastakbara, dia enggan dan dia takabur, sombong. Sebab tu orang yang sombong adalah orang yang ada sifat iblis.
Dulu iblis ni adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beratus-ratus tahun dia beribadat kepada Allah Taala, melebihi daripada ketaatan malaikat. Kita tahu malaikat lebih hebat taatnya, tetapi iblis ni lebih hebat lagi daripada malaikat. Kalau nak compare, nak banding dengan kita manusia ni memang jauh sekali. Tetapi kena satu sifat yang ada pada iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia tidak taat kepada perintah Allah dan dia sombong, maka Allah Taala wa kana minal kafirin. Jadilah iblis kerana satu sifat yang ada pada dia, maka dia jadi orang yang kufur kepada Allah Taala. Automatik ibadat dia yang beratus-ratus tahun iblis kepada Allah Taala, dengan sebab dia ingkar satu perintah Allah Taala dan dia bersifat sombong, maka Allah Taala jadikan dia sebagai orang kafir. Kamu dilaknat sampai ke akhirat nanti. Jadi kita lihat apa doa iblis, permintaan iblis. Qala ma manaka, dalam surah Al-Imran Allah Taala cerita dialog Allah Taala dengan iblis. Kita nak tahu di dunia ni siapa musuh kita. Kita nak kenal di dunia ini adalah siapa musuh kita sebagai manusia. Kata iblis, Allah Taala kata ma qala ma manaka alla tasjuda iz amartuk. Wahai iblis, kata Allah Taala, apakah sebab perkara yang menyebabkan aku perintahkan kamu sujud kepada Adam, kamu tidak nak sujud? Apa yang menghalang kamu daripada sujud kepada Adam? Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, Tuhan, aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah. Api dengan tanah jauh lebih mulia. Macam mana aku nak sujud kepada kamu, perintahkan aku nak sujud kepada Adam? Jawab iblis. Maka Allah Ta'ala, celakalah kamu wahai iblis. Maka iblis kata, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, izinkan aku hidup sampai hujung dunia. Iblis tak akan mati. Qala fa bima aghwaytani, kalau kamu izinkan aku hidup di dunia, ni janji iblis. Iblis minta dengan Allah Taala, fa bima aghwaytani, aku akan selewengkan, aku akan tipu dayakan, aku akan tipu seluruh anak-anak Adam ni, min baini aidihim, daripada sebelah atas, wa min khalfihim, daripada sebelah depan, sebelah belakang, syama'ilihim, daripada sebelah kiri dan kanannya. Maksudnya iblis kata, aku akan tipu dayakan anak Adam daripada atas, bawah, kiri, kanan, hadapan, belakang, sehingga ila yaumil kiamah, sehingga hari kiamat. Itu tugas iblis. Maka Allah Taala sebutkan, Allah Taala kata, silakan wahai iblis. Ini perjanjian Allah Taala dengan iblis, yang iblis minta daripada Allah Taala supaya diberi kekuatan, diberi peluang kepadanya untuk menggoda anak Adam, melakukan tipu daya kepada manusia hingga hari kiamat. Kami tak akan mati, kami akan sampailah hari kiamat, kami akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan iblis bagi tahu pada hujung ayat itu Allah, maka mereka yang mengikut aku, kata iblis, mereka akan sama-sama dicampakkan ke dalam api neraka bersama-sama dengan aku nanti di akhirat. Itu adalah doa iblis alaihissalam. Iblis laknatullah. Baik. Di dunia, kita hidup di dunia, kita dah tahu musuh utama kita adalah iblis. Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun banyak perkara yang berkaitan dengan iblis. Kita dah tahu iblis. Okay. Kita dah tahu sifat iblis macam mana. Dan jangan lupa ada satu lagi dalam diri kita, iaitu nafsu. Dalam diri kita ada satu benda yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, nafsu. Nafsu ni adalah dua kelebihan yang ada pada manusia yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia, iaitu yang pertama nafsu, yang kedua akal. Nafsu dan akal. Nafsu ni, dengan nafsu bukan jahat. Dengan nafsu ni kita boleh mengenal nikmat. Anak-anak suka makan KFC, suka makan McD, kan, McDonald, suka sangat makan. Nafsu. Rasa bila makan KFC sedapnya, tu nafsu. Ayah-ayah, bapa-bapa suka pergi kedai mamak, teh tarik mamak.
Kan? Allah sedaknya, padahal kalau orang rumah kita buat teh tarik pun lebih kurangnya, tapi yang mamak buat lagi rasa sedap, lagi rasa masuk ke dalam sedapnya. Itu apa? Nafsu. Nafsu ni kita boleh rasa sedap. Itu nafsu. Baik nafsu. Begitu juga Allah Ta'ala kurniakan satu perkara lagi, iaitu akal. Satu unsur iaitu akal. Jadi nafsu dengan akal ni dua perkara yang sentiasa berlawanan. Nafsu dia akan ikut selera dia. Apa yang dia nak, dia akan ambil. Jadi yang memagar, yang menghalang nafsu daripada nak ikut seleranya adalah akal. Jadi kita ada akal. Jadi kita fikir, benda ni bagus ke tak bagus? Buat perkara ni suka ke tak suka? Buat perkara ni, Allah Ta'ala buat perkara ni datangkan keburukan ke kebaikan? Kan? Kita minum perkara ni mudarat ke manfaat? Kita buat perkara ni boleh datang mudarat ke manfaat? Kebaikan ke kejahatan? Akal. Itu proses akal. Jadi umpama nafsu ni, kalau kita bayangkan umpama anak kita yang nakal. Anak kita kan, anak kecil-kecil ni nakal. Kan? Dia main tu, dia main ni. Dia tak kira sebab dia rasa suka. Nakal. Jadi akal ni adalah seperti bapa. Anak nafsu, anak kecil nafsu, akal tu adalah bapa. Bapa lah yang akan kontrol anaknya. Ini tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Kan begitu juga akal. Nafsu nak pergi, akal akan kontrol. Ini tak boleh, ini tak boleh. Itu adalah konsep nafsu dan juga akal. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita hidup di dunia, tadi kita dah cerita bagaimana kehidupan kita di dunia, kebaikan kita di dunia, kebaikan kita di akhirat. Kita hidup di dunia, kalau kita ditanya, dipersoalkan satu soalan, mana senang, mana mudah kita nak dapat kejayaan dunia, kebahagiaan dunia ataupun kejayaan akhirat? Kita nak dapat nikmat dunia ni senang ke ataupun nak dapat nikmat akhirat ni senang? Mana senang? Mana senang? Jadi kalaulah umpama kita bekerja berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, 30 tahun, dengan overtime, dengan kerja keluar pagi, balik malam, maka kita dapat beli sebuah rumah, kita dapat beli kereta, kita dapat beli motosikal dan pelbagai lagi. Kan? Susah tuan-tuan. Kita nak dapatkan rumah kondo, kita nak dapatkan apartmen, kita nak dapatkan rumah banglo, apatah lagi kita akan bekerja daripada awal umur kita muda sehinggalah kita pencen. Belum tentu kita akan dapat banglo yang besar, belum tentu kita akan dapat kereta yang kita idam-idamkan, kereta mewah. Tetapi kita nak akhirat. Allah Ta'ala sebut benda tu paling simple. Allah Ta'ala sebut apa? Dalam hadis Nabi sebut solat al-raka'atain fajri, solat 2 rakaat waktu fajar, khairum minad dunya, lebih baik daripada satu dunia dan wa ma fiha, dan apa yang ada dalam dunia. Maknanya nak dapat akhirat tu senang. Nak dapat akhirat tu senang. Nak bina rumah dalam syurga, Nabi sebut dalam hadis, antara benda-benda yang Nabi sebut dalam hadis nak dapat sebuah rumah banglo dalam syurga, mereka yang mengutip sampah, yang membersihkan surau ataupun masjid. Allah Ta'ala bina rumah dalam syurga. Senang tuan-tuan nak dapat syurga, nak dapat rumah dalam syurga. Nak dapat rumah di dunia memang susah, kita kena bekerja keras. Tetapi nak dapat pahala, nak buat bekalan kita, duit kita di akhirat nanti amat-amat senang. Amat senang. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, subhanallah tamla'ul mizan. Perkataan subhanallah, kita nak kumpul emas kilo pun, 1 kilogram emas banyak tuan-tuan. Puan-puan, kita nak kumpul 1 kilo emas mungkin agak mustahil lah. Nak kumpul 1 kilo. Tetapi Allah Ta'ala kata, kamu sebut subhanallah tamla'ul mizan. Menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar akan memenuhi timbangan kamu di akhirat nanti. Kalimatani khafifatani fil lisan, 2 kalimah yang senang mulut nak sebut, sakilatani fil mizan, tetapi pemberat, sangat berat ketika timbangan di akhirat nanti. Subhanallah bihamdi, subhanallah il azim.
Dua kalimah ni boleh memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Maknanya nak dapat kebahagiaan, nak dapat pahala akhirat ni amat senang untuk kita cari, berbanding kita nak cari nikmat dunia. Nak tak nak je. Nak tak nak je. Baik. Begitu juga kita hidup di dunia dalam kita mencari rezeki. Hari-hari kita semua orang akan bekerja. Kenapa bekerja? Cari rezeki. Anak-anak kita pun kita dah planning daripada sekarang. Adik, alo, Anga masuk sekolah ni, keluar sekolah ni, belajar di sini, ambil kos ni, jadi doktor, jadi engineer, jadi berbagai lagi. Kita dah plan daripada kecil. Kenapa? Kenapa? Untuk tengok masa depan dia, untuk dia bekerja mencari rezeki untuk anak-anak mereka. Jadi semua orang akan cari rezeki. Sebab itulah rezeki ni adalah satu benda perkara yang Allah Ta'ala tetapkan sejak azali lagi. Satu benda yang Allah Ta'ala tetapkan. Kalau kita belajar bab tauhid, qada dan qadar. Beriman kepada rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada janji baik dan janji buruk. Itu kita belajar masa-masa sekolah rendah dulu. Beriman kepada qada dan qadar, janji baik dan janji buruk. Jadi rezeki ni termasuk dalam tu. Rezeki ni termasuk dalam tu. Baik. Kalaulah orang kata rezeki secupak tak akan jadi segantar, betul ke? Rezeki yang secupak tak akan jadi segantar. Memang kalau Allah Ta'ala tetapkan rezeki kita secupak, tak akan jadi segantar. Tetapi kita tak tahu rezeki kita secupak ke segantar. Sebab itulah bab rezeki ni ulama tauhid dia kelaskan sebagai qada muallaq. Qada, ketetapan rezeki ni ketetapan Allah yang boleh berubah-ubah. Berubah macam mana? Berubah mengikut usaha manusia. Kita nak anak kita berjaya, kita masukkan sekolah yang bagus-bagus, kita hantar dia tuition, kita pergi hantar dia ke universiti yang bagus-bagus, maka dia berjaya. Itu usaha kita. Rezeki dia bergantung kepada apa yang kita usahakan, insya-Allah. Baik. Bila kita sebut rezeki, kita di dunia ni kita ada 4 konsep rezeki. Yang pertama, kita usaha kita dapat. Rezeki yang kita usaha kita dapat. Kita bekerja, kita dapat gaji bulanan. Kaki tangan kerajaan bekerja cukup bulan, 25 hari bulan, 17 hari bulan, 19 hari bulan, maka kita akan dapat gaji. Itu konsep yang pertama. Kita bekerja, kita akan dapat. Yang kedua, kita usaha tapi kita tak dapat. Kita usaha, kita bekerja dapat gaji bulanan, tapi sebenarnya gaji itu bukan untuk kita. Waktu hujung bulan tu lah kereta kita rosak. Waktu hujung bulan tu lah handphone kita pecah. Waktu hujung bulan tu lah kita nak beli perabot. Waktu hujung bulan tu lah orang nak hutang dengan kita, nak minta hutang, kan? Jadi kita usaha tapi bukan untuk kita. Gaji bulan tu hampir keseluruhan bukan untuk kita. Itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga, kita tak usaha tapi kita dapat. Ini jarang orang kita alert ataupun kita buat tak endah ya benda ni. Kita tak usaha tapi kita dapat. Sedang kita makan di restoran, di kedai, tiba-tiba ada orang tolong bayar. Kita tengah makan, kita nak bayar, cik tak bayar-bayar. Orang abang tu tolong bayar. Alhamdulillah. Kita makan ramai-ramai bersama dengan kawan-kawan kita, satu office ke satu apa, kita makan, kemudian tiba-tiba kawan kita bayar semua. Rezeki, memang rezeki. Rezeki yang tidak kita jangka. Kita tak tahu tapi kita dapat. Dan yang keempat, konsep yang keempat adalah kita tak usaha maka kita tak dapat. Jangan kita kata rezeki Allah dah tetapkan maka kita tak payah berusaha, kan? Confirm kita tak dapat. Sebab rezeki itu adalah ketentuan Allah mengikut kehendak dan usaha manusia, kan? Sebab tu kita kena benda-benda perkara gaib, benda-benda yang manusia tak nampak, termasuk rezeki,
maka dia kena usaha. Kita ni manusia biasa, kita tak ada ilmu firasat macam ulama-ulama para nabi. Mereka ada. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i firasat dia kuat, sangat kuat Imam Syafi'i. Dalam satu kuliah tengah mengajar macam ni, dalam satu kuliah ada seorang muslimat di sebelah sana membaling buah apple kepada Imam Syafi'i. Muslimat sebelah sana tengah Imam Syafi'i diceritakan baling buah apple dan Imam Syafi'i pegang, ambil, sambut. Bila baling dia sambut. Dia tengok apple. Maka dia pun ambil pisau, dia pun iris apple dan dia kupas kulit satu persatu. Sebahagian buah apple tu dia kupas kulit. Daripada apple tu dia baling balik kepada muslimat tersebut. Kemudian hadirin yang berada di majlis kuliah Imam Syafi'i, apa benda untuk imam, apa benda ustaz, apa benda Imam Syafi'i ni tok guru kita main baling buah apple pula kan. Semua orang kata tanya. Maka orang tanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, apa benda tadi sebenarnya? Apple kamu dapat, kamu kupas kulit, kamu baling balik. Kata Imam Syafi'i, sebenarnya apple yang dibaling oleh muslimah tadi, dia nak tanya satu soalan. Tengok firasat dia tinggi. Dengan buah apple tu dia tahu orang nak tanya soalan apa. Dia nak tanya soalan berkaitan dengan haid perempuan. Bilakah masa perempuan boleh solat selepas suci daripada haid? Bilakah masa? Itu soalan dia. Tapi gambar dalam bentuk buah apple. Maka aku pun jawablah. Aku kupas kulit buah apple sehingga nampak putih bersih. Jawapannya, bila betul-betul kering, betul-betul bersih, darah menjadi tidak ada darah kotor, maka waktu itulah waktu perempuan itu sah ataupun layak untuk solat selepas haid. Maka dia baling balik kepada muslimat. Itu menunjukkan bahawa Imam Syafi'i, kita ni kita tak tahu apa perkara-perkara. Jadi kita kena bab rezeki tadi, kita kena betul-betul usaha. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala ni amat luas. Bukan kalau kita sebut rezeki, kita pun sebut nikmat. Kita sebut rezeki itu harta, rumah besar, kereta besar, anak pinak. Sebenarnya rezeki luas. Rezeki Allah Taala ni luas. Allah Taala sebut wa may min dabatin illa 'ala Allah rizqa. Tiada makhluk yang melata di atas muka bumi kecuali Allah Taala akan beri rezeki kepadanya. Allah Ta'ala letakkan rezeki kepadanya. Rezeki itu pelbagai cara, pelbagai bidang yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Baik. Kata Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi ni seorang qadi di Baghdad, Iraq dulu. Dan Junaid al-Baghdadi ni adalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Dia kata, kalau kamu nak murah rezeki, dia bagi tahu, kalau kamu nak murah rezeki, kamu kena jaga 3 perkara. Jadi orang tanya kepada Junaid al-Baghdadi, apa benda 3 perkara? Yang pertama, amalkan baca surah Al-Waqiah setiap malam. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, amalkan baca surah Al-Waqiah setiap malam. Baca surah Al-Waqiah ni bukan yang nak murah rezeki, ini akan Allah Ta'ala akan ganti. Yang kedua, jangan tinggal solat sunat duha setiap hari. Hari ni kita nak buat solat sunat duha ni. Jangan jadikan hari ni hari yang pertama dan hari yang terakhir kita solat sunat duha. Jadikan dia sebagai amalan kita. Kata Imam Junaid, kamu nak murah rezeki, sentiasa solat sunat duha. Solat sunat duha ni bermula daripada syuruk, waktu syuruk lebih kurang dalam 20 minit selepas waktu syuruk. Kalau 7.10 syuruk, 7.20 tu, 7.30 lebih kurang, kita dah boleh start solat duha. Dan berakhirnya bila? Panjang masa dia, kita boleh pilih daripada awal tadi, selepas waktu syuruk 20 minit selepas waktu syuruk, sehinggalah
sebelum zuhur. Ulama sebut, ahli falak sebut 10 minit sebelum zuhur itu adalah waktu solat sunat duha. Pilihlah mana-mana waktu, maka tak menjadi alasan pada kita bekerja ke waktu pagi, kita boleh pilih. Nak solat di awal, masuk punch in, terus solat 7.30, terus solat, ataupun kita buat kerja dahulu, kemudian ambil waktu pertengahan. Afdalnya adalah 2/3 akhir waktu duha, maknanya lebih kurang dalam pukul 10, pukul 11. Itu afdal kita buat solat sunat duha. Kata setengah ulama. Ambil je, tapi yang penting ambil di mana, jadikan itu sebagai amalan. Perkara yang ketiga, kata Junaid Al-Baghdadi, kalau kamu nak murah rezeki, kamu jangan tinggal sedekah. Kamu jangan tinggal sedekah. Besar fadilah sedekah. Maka hadirin yang hadir pada waktu itu tanya, wahai Junaid, kami ni malas. Kami ni malas. Nak buat tiga-tiga tu memang kami tak mampu. Bagi tahu kepada kami satu benda yang kami buat dapat juga fadilah yang sama dengan buat 3 perkara. Maka jawab Junaid Al-Baghdadi, dia kata, kalau kamu tak mampu nak buat 3-3, kamu jangan lupa sedekah. Jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal sedekah. Dan banyak dalam hadis Nabi dan juga Al-Quran, Allah Ta'ala sebut fadilah kita sedekah. Belanja orang, bagi orang makan dan sebagainya, itu dikira sebagai sedekah. Baik. Setiap pagi, kita kena faham, setiap pagi bila kita bangun, akan turun 2 malaikat. Allah Ta'ala utuskan 2 malaikat kepada kita. Satu malaikat akan berdoa, Allahumma ja'al munfiqan khalafa. Wahai ya Allah, jadikan orang yang bersedekah tu ganti kepadanya. Satu lagi malaikat akan berdoa, Allahumma ja'al mumsikan talafa. Ya Allah, jadikan orang yang menahan hartanya, orang yang bakhil itu, talafa, kemusnahan. Tiap-tiap pagi malaikat akan datang kepada setiap penghuni rumah. Dia turun, kata Nabi SAW, dengan 2 doa. Satu doa, ya Allah, jadikan orang yang bersedekah itu ganti yang lebih baik. Maknanya siapa yang sedekah pada itu, malaikat berdoa kepadanya. Sebab itulah orang sebut fadilat afdal kita bersedekah di awal pagi. Orang sebut sedekah subuh. Awal pekerjaan kita dah start dengan sedekah. Kalau kita tak buat, walaupun sedikit sedekah, maka satu malaikat akan berdoa kepada kita. Kita menahan harta kita daripada sedekah. Ya Allah, jadikan orang yang bakhil ini kemusnahan. Musnahkan dia ya Allah, kata malaikat. 2 malaikat. Jadi kalau boleh, ada ke tak ada, kita cuba amalkan setiap kali kita nak datang ke surau, RM1, RM2, tak banyak tak apa. Jadi jadikan itu sebagai amalan untuk kita bersedekah. Mudah-mudahan dengan kita keluarkan RM1, kita termasuk dalam doa malaikat yang datang pada waktu pagi subuh. Doakan untuk kita sama-sama. Mudah-mudahan. Baik. Begitu juga kalau kita nak gambarkan kelebihan sedekah, Allah Ta'ala sebut masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah. Orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah, kamasali habbah. Kita dah sebut, kita dah dengar ayat ni sentiasa. Allah Ta'ala akan gandakan umpama 700 kali ganda. Satu kita sedekah, Allah Ta'ala akan gandakan pahala kita menjadi 700 kali ganda. Dalam Quran sebut. Cuma kita kena ingat, yang lebih afdal, Allah Ta'ala sebut, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai manusia, ingat, kamu sekali-kali tak akan dapat kebaikan sedekah kecuali kamu sedekahkan apa yang kamu sayang. Apa yang kita sayang. Nak dapat betul-betul fadilat sedekah yang betul, kita sedekahkan apa yang kita sayang. Benda yang paling kita sayang, itulah kita jadikan habuan sedekah. Maka fadilatnya lebih besar. Lebih besar untuk kita bersedekah. Baik. Kadang-kadang kita terfikir, muslimin dan muslimat sekalian, kita lihat rakan kita, sahabat kita, dia ni tak solat pun, maksiat buat, bergaduh dengan orang pun suka, tapi Allah Ta'ala jadikan dia kaya. Kita lihat dia tak solat,
buat benda-benda jahat, tapi Allah Ta'ala jadikan dia kaya. Senang je kita tengok dia, kan? Harta melimpah ruah, anak ramai, berjaya semua. Maka Nabi pesan kepada kita. Dia apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, "Iza ra'aitallahu ta'ala yu'til 'abda minad dunya." Apabila kamu melihat Allah Ta'ala kurniakan seseorang hamba habuan daripada dunia, nikmat dunia yang terlalu banyak, hatta wa huwa muqimun ala ma'asi, dan dia masih lagi derhaka kepada Allah. Allah Ta'ala kurniakan harta dia kepada banyak, tapi dia masih lagi derhaka kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, Nabi kata apa? Zalika anhu listidraj. Ingatlah itu adalah istidraj. Istidraj ni Allah Ta'ala bagi sebagai nak memusnahkan dia. Dia nak kaya. Last kali Allah Ta'ala akan hancurkan dia, musnahkan dia. Itu dia panggil istidraj. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim ababa kulli syai. Apabila manusia lupa apa yang telah kami kurniakan kepadanya, sehingga dia rasa sangat gembira dengan apa yang kami kurniakan kepadanya, iza farihu bima utu akhaznahum baghtah, maka dalam keadaan itu kami akan cabut nyawanya dalam keadaan dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Kita kena ingat, dalam keadaan kita bersukaria, Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang banyak, tiba-tiba kita derhaka buat maksiat kepada Allah Ta'ala, last sekali Allah Ta'ala akan biarkan kita dalam kemaksiatan kita, biarkan kita dalam kesesatan kita. Maka di akhir ending kita, Allah Ta'ala cabut nyawa kita dalam keadaan kita derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tak nak macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kita mencari rezeki, kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Sedikit banyak bergantung kepada individu tersebut. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya kami akan menguji kamu manusia. Menguji macam mana? Al-khawf, perasaan takut. Takut itu adalah satu ujian daripada Allah Ta'ala. Wa naqsim minal amwal, Allah Ta'ala uji kita dengan sedikit harta. Ujian juga kepada kita. Banyak harta pun ujian, sedikit harta pun ujian. Minal wal anfus, dengan sedikit anak pinak juga ujian. Banyak anak pun ujian, tak ada anak pun ujian. Allah Ta'ala sebut wa basyiris sabirin, hujung Allah Ta'ala sebut, dan berbahagialah mereka yang bersabar dengan ujian-ujianku. Nak sebut sabar ni senang, mudah nak ucap. Bila kita pergi rumah orang tu kena satu-satu musibah, satu-satu bala malapetaka, kita pun sebut sabarlah bang, sabarlah adik, sabarlah kakak. Nak ucapkan senang. Dari sudut sabar tu susah nak dapatkan kesabaran di mana yang disebut dalam Al-Quran. Sebab tu itulah apabila kita diuji, Allah Ta'ala, Nabi ajar, ulama ajar kepada kita, yang pertama kita kena sabar. Peringkat yang pertama kita ni, bila diuji oleh Allah Ta'ala, kita sabar. Bila diuji, sabar. Kita tengah bawa kereta, tiba-tiba kereta kita dilanggar daripada belakang. Kereta pula baru beli, baru bawa keluar, kereta pula mahal, dilanggar daripada belakang. Pada masa tu Allah Ta'ala nak tengok nilai manusia. Nilai manusia bukan nilai pada harta, bukan nilai pada pakaian mahal, tapi nilai pada hatinya. Pada masa itulah ketika kita diuji, Allah Ta'ala akan lihat nilai kita letak di mana. Kita nak marah ke? Bila kita marah, maka nilai kita jatuh. Sebab itulah ulama sebut sabar. Peringkat yang pertama sabar, Allahu Akbar, keluar tengok kereta, sabar. Peringkat yang kedua adalah kita reda dengan ujian. Tak apalah, terimalah hari ni satu benda yang tak elok. Hari ni satu benda yang tak elok terjadi kepada aku. Kita reda. Ini adalah ketentuan Allah Ta'ala. Dan yang paling susah, kita nak tahap yang ketiga, bila kita ditimpa musibah,
bila Allah Ta'ala uji kita, benda yang paling susah kita nak buat adalah bersyukur dengan ujian. Bam kena langgar, pernah tak kita sebut Alhamdulillah? Bukan mana kita setuju, tak. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala kena langgar kita, bukan kena langgar aku. Bukan aku yang kena langgar. Dia tu ulama sebut. Cara peringkat yang paling atas ni susah kita nak buat. Terima musibah, bersyukur kepada Alhamdulillah. Allah Ta'ala uji sikit baru, belum Allah Ta'ala uji besar. Kan? Dia macam tu. Sebab itulah kalau kita lihat Nabi Ayub AS, kita bawa kisah sedikit, kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub AS ni adalah seorang jutawan, raja jutawan, bilioner. Nabi Ayub, Nabi Sulaiman. Dan antara nabi-nabi yang itu adalah Nabi Ayub AS. Ia memiliki kebun-kebun yang begitu luas pada zamannya. Ia memiliki rumah-rumah yang banyak pada zamannya. Nabi Ayub AS. Ia memiliki anak. Ulama sebut ada 14 orang anak Nabi Ayub. Dan dia memiliki isteri yang ramai. Tiba-tiba dalam keadaan dia seorang jutawan, Allah Ta'ala uji Nabi Ayub AS. Uji macam mana? Ujian yang pertama, Allah Ta'ala hapuskan segala kebun-kebunnya, bakar semua kebun-kebunnya, tanaman tak tumbuh. Sehingga satu tahap dia terpaksa menjual rumahnya satu demi satu. Kemudian tahap yang kedua, Allah Ta'ala uji Nabi Ayub dengan Allah Ta'ala matikan keseluruhan anaknya. 14 orang tadi ulama sebut dimatikan keseluruhannya. Besar ujian dia. Dalam satu waktu Allah Ta'ala uji dia dengan pelbagai-pelbagai ujian. Matikan anaknya. Dan isterinya seorang demi seorang meninggalkan Nabi Ayub. Isteri dia yang ramai tadi, seorang demi seorang meninggalkan Nabi Ayub AS. Sehinggalah seorang isteri yang duduk dengan Nabi Ayub di rumah yang kecil, daripada seorang jutawan jatuh ke tahap yang paling bawah. Allah Ta'ala uji dia. Kemudian bukan setakat itu, Allah Ta'ala uji Nabi Ayub lagi dengan penyakit. Sehingga ulama sebut penyakitnya luruh, dagingnya luruh daripada tulang. Ulat tak. Ulama sebut kalau ulat itu adalah satu benda yang diada-adakan dalam kisah tersebut. Tapi sampai tahap daging itu luruh daripada tulang, disebutkan oleh ulama, sehingga tahap itu Allah Ta'ala uji. Tetapi Nabi Ayub tidak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita faham bahawa Nabi ni bila dia berdoa, Allah Ta'ala akan makbulkan. Tapi Nabi Ayub tak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Tak pernah. Selama 18 tahun 18 tahun Nabi Ayub diuji, sehingga penyakit tersebut, sekalipun Nabi Ayub tak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, sembuhkanlah penyakitku, kembalikanlah nikmatku. Tak pernah. Sehingga satu tahap isteri Nabi Ayub terpaksa memotong rambutnya. Orang zaman Nabi Ayub, rambut tu digunakan untuk pintar-pintar untuk nak buat satu benda. Jadi isteri dia ambil potong rambut, jual rambut, sehingga sampai tahap tu. Sehinggalah satu ketika Nabi Ayub melihat keadaan isterinya juga begitu sakit, maka Nabi Ayub berdoa kepada Allah Ta'ala, wa ayyuba iznada rabbahu rabbi masyani abdul wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku ni sekarang ditimpa musibah penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan kamulah orang yang memberi rahmat. Dia tak sebut, Nabi Ayub tak sebut sembuhkanlah penyakitku, tak. Nabi Ayub sebut, puji Tuhan, kamulah yang memberi rahmat, kamulah yang memiliki sifat kasihan belas. Maka selepas daripada itu Allah Ta'ala kembalikan nikmat Nabi Ayub, kembalikan kesihatannya. Itu adalah ujian yang dikenakan Nabi Ayub AS. Kita nak bandingkan kita dengan Nabi Ayub AS dan juga Nabi Muhammad SAW begitu jauh. Begitu jauh perbandingannya. Bukan setakat kita nak bandingkan dengan Nabi, kita bandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi dan juga para ulama dan solihin satu ketika dahulu. Itu adalah ujian-ujian. Bila Allah Ta'ala bagi nikmat, Allah akan sertakan dengan ujian. Setiap orang dia tak boleh kata dia tak pernah diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan uji. Kerana itu adalah fitrah kejadian manusia. Kamu hidup, kamu dikenakan nikmat, maka tunggu masa aku akan uji kamu. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai penutup untuk kuliah pada pagi ini, kita hidup dalam keadaan masyarakat
dalam masyarakat. Kita hidup dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama, sebentar tadi kita telah sebut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena jaga solat berjemaahnya. Okay? Kita kena jaga solatnya. Begitu juga kita kena jaga ahli keluarga kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Bukan kita jaga diri kita saja, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sebab itulah dalam tarbiyatul aulad, ulama-ulama sebut bagaimana cara kita nak mendidik anak-anak kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, muru auladakum bis solah. Suruh anak kamu solat. Umurnya 7 tahun. Bermula 7 tahun, Nabi ajar kepada kita nak didik anak kamu. Suruh anak kamu solat bermula 7 tahun. 7 tahun tu memang kena suruh dia solat. Bukan saja solat. Dan kita ingat Nabi kata, muru auladakum bis solah, didik anak kamu supaya sembahyang pada umur 7 tahun. Tidak lengkap dengan kita Nabi juga bukan saja minta kita suruh anak kita solat, minta kita suruh anak kita tutup aurat. Kalau ada anak lelaki, suruh dia solat. Anak perempuan, ajar dia pakai tudung pada umur-umur begini supaya dia dilatih. Nabi ajar, fadribuhum, dan pukullah mereka. Okay? Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Nabi ajar 7, nasihat, ajar. 10 tahun tak dengar, pukul untuk mendidik, nasihat mereka. Okay, cara Nabi ajar. Dan wafarriqu fil madaji, dan pisahkan bilik tidur antara anak lelaki dan juga anak perempuan ketika mereka berumur 10 tahun. Itu cara Nabi ajar bagaimana kita untuk mendidik anak. Begitu juga kita hidup dalam masyarakat, okay, yang kita sebut tadi, hubungan kita dengan makhluk, dengan saudara mara kita, dengan sahabat andai kita, rakan sepejabat kita. Kita ada hubungan-hubungan yang sentiasa kita kena jaga. Kita dengan jiran kita. Sebab itulah ulama sebut tak berbaloi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita hidup di dunia, satu hari kita hidup di akhirat. Okay? Satu hari kita hidup di akhirat, 1000 tahun kita hidup di dunia. Satu hari di akhirat umpama 1000 tahun kita hidup di dunia. Tak berbaloi kita nak bergaduh dengan jiran-jiran kita. Tak berbaloi kita nak bergaduh dengan rakan sepejabat kita. Tak berbaloi kita nak bergaduh dengan adik-beradik kita pasal harta pusaka. Sedangkan kita akan dinilai, diazab oleh Allah Ta'ala beratus-ratus tahun. Kita hidup di dunia sekejap sahaja. Sekejap saja. Dengan hidup di dunia yang kita buat hubungan dengan manusia kita tidak baik, maka kita akan diazab oleh Allah Ta'ala beratus-ratus tahun. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita jaga benda-benda tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita. Begitu juga, okay, kita hidup dalam keadaan jiran. Ni terpaksa kita sebut. Mana-mana pun kadang-kadang berlaku bermasa muka. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayyah jura'ahu, dia bermasa muka dengan saudaranya, dengan jirannya, dengan sahabatnya lebih daripada 3 hari. Nabi bagi kepada kita tempoh 3 harinya. Kalau nak bergaduh pun bergaduh dalam masa 3 hari saja. Lebih daripada tu, maka kita sama-sama tanggung dosa. Okay? Nabi sebut, yang orang yang bergaduh, 2 orang yang bergaduh, yang paling baik di kalangan mereka adalah orang yang dahulu beri salam, orang yang dahulu minta maaf. Nabi sebut. Jadi nak bergaduh, boleh bergaduh, bukan kata boleh bergaduh. Kita ni memang akan bergaduh, tapi jangan melebihi 3 hari. Okay? Dengan jiran dan sebagainya. Satu kisah. Zaman Nabi SAW, seorang wanita, dia mengadu kepada Nabi SAW. Dia mengadu macam mana? Dia kata, wahai Rasulullah, suami aku ni suka bawa kawan datang ke rumah. Hari-hari ada tetamu datang ke rumah. Kawan-kawan dia lah. Pagi orang lain, petang orang lain, malam orang lain, sentiasa ada. Sehingga aku jadi rimas, aku rasa penat.
Kan orang rumah, orang isteri kita bawa tamu, dia kena buat air, dia kena ngemah, dia kena basuh dan sebagainya. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi diam. Jarang Nabi bila orang mengadu, Nabi tak bagi penyelesaian. Nabi diam saja pertanyaan perempuan tersebut, wanita tersebut. Maka Nabi berjumpa dengan si suami. Nabi kata kepada suami, wahai suami, Nabi kata, wahai si fulan, bagi tahu isteri kamu, esok aku nak pergi ke rumah kamu. Esok aku nak pergi ke rumah kamu. Maka gembiralah suami ni. Yang akan jadi tetamunya adalah VIP Nabi SAW. Maka dia balik ke rumah, dia beritahu, wahai isteriku, esok kita ada tetamu. Oh, isteri dia kata, siapalah pula tetamu ni? Hari-hari dah tetamu. Dia kata, ni lain. Ini tetamu istimewa, iaitu Nabi SAW. Rasulullah akan datang ke rumah kita. Gembiralah isteri dia, kan? Pada waktu tu, gembiralah sebab jarang Nabi boleh datang ke rumah kita, kan? Kemudian keesokannya Nabi datang. Nabi pun bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi ni sifat dia pergi mana-mana jumpa dengan siapa-siapa, dia yang dahulu yang akan bagi salam. Nabi. Dia dulu akan bagi salam. Sehingga sahabat kata, aku nak bagi salam, Nabi akan awal akan bagi salam. Tak sempat pada sahabat, Nabi akan bagi salam. Bila Nabi bagi salam, Nabi masuk dan Nabi duduk minum dan sebagainya, bawa-bawa. Kemudian Nabi pun angkat punggung untuk keluar daripada rumah. Nabi berpesan kepada si suami, wahai suami, pesan kepada isteri kamu, ketika aku nak keluar melalui pintu depan rumah kamu, suruh isteri kamu lihat di hadapan pintu. Bila Nabi nak keluar, Nabi pesan kepada suaminya, bila aku nak keluar nanti, minta isteri kamu tengok di muka pintu. Maka Nabi pun, bila Nabi keluar, suami pun bagi tahu kepada, bila Nabi nak keluar sampai di hujung pintu, kamu tengok dekat pintu. Dia kata, kenapa Nabi suruh tengok dekat pintu? Kemudian bila Nabi keluar, perempuan tadi, wanita tadi terkejut. Yang turut keluar bersama-sama dengan Nabi SAW, pelbagai jenis binatang berbisa. Aurat-aurat keluar bersama dengan Nabi. Kala jengking, ular, ulama sebut kala jengking, ular, lipan dan sebagainya, mengikut Nabi. Dari mana datang tak tahu, kan? Keluar bersama-sama dengan Nabi. Kemudian Nabi berpaling, Nabi bagi tahu kepada tuan rumah, suami dan isteri. Nabi kata, rumah yang paling Nabi suka, yang paling Allah Ta'ala suka di dunia adalah rumah yang didatangi tetamu. Rumah yang Allah paling suka di dunia adalah rumah yang didatangi tetamu. Nabi sebut macam tu je. Jadi janganlah kita rasa bermasalah bila kita datang, bila ada tetamu datang. Sebab apa? Sebab kalau berdasarkan hadis Nabi, yang akan keluar bersama dengan tetamu kita adalah segala benda-benda buruk dalam rumah kita. Keberkatan masuk, benda-benda buruk keluar bersama-sama dengan tetamu kita. Cuma dalam adab kita bertamu ni, dalam adab kita baca adab-adab Islam dalam bertetamu, nak jadi tetamu orang jangan melebihi 3 hari. Sebab apa Nabi sebut? Melebihi 3 hari, hak tetamu telah gugur. Lebih je 3 hari, kalau kita sebagai tetamu, kita ada hak. Tuan rumah kena sediakan tempat tinggal, tuan rumah kena sediakan makanan, sediakan pakaian dan sebagainya. Tetapi hak itu gugur setelah berakhirnya 3 hari saja. Dalam adab Islam. Begitu juga Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut 3 waktu yang kita tak boleh nak datang rumah orang sebagai tetamu. Yang pertama, sebelum subuh. Sebelum subuh memang tidak boleh, tidak elok kita datang sebagai tetamu. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut ketika menghampiri waktu zuhur. Waktu zuhur itu adalah waktu orang nak tidur, orang nak siap-siap untuk makan tengah hari. Dan yang ketiga adalah selepas waktu isyak. Waktu itu adalah orang nak rehat dan nak tidur dan sebagainya. Itu 3 aurat. Aurat ni adalah satu larangan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Waktu-waktu yang kita tidak boleh bertanda ataupun jadikan waktu itu sebagai tetamu untuk kita datang ke rumah orang.
Mudah-mudahan segala perkongsian pada pagi ini mendapat manfaat untuk diri saya sendiri dan juga rakan-rakan jemaah surah Al-Ridwan Bayu Andaman ini. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal Allahumma inna nas'aluka khairal 'amali wa ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal 'amali wa syarri ma fihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.